أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan program kecemerlangan A+ ataupun PKA+ bagi mata pelajaran dini, PQS, PSI dan Bahasa Arab bagi SPM PPD Ranau tahun 2022. Saya Ustaz Suhaili bin Lajimin, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Ranau, dan perkongsian ini saya sebenarnya telah lakukan kepada dua buah sekolah iaitu SMKA Muhammad Ali dan juga SMK Masali Ranau semasa program sokongan profesional akademik SPM 2021 bagi pendidikan SPM lah 2021 fase 1 lah. Jadi inilah perkongsian saya dalam kaedah ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati khususnya kepada semua guru pendidikan Islam di daerah Ranau yang mengajar SPM, dia sebenarnya akan melibat. Ini perkongsian yang saya buat lah untuk persediaan 2022. Okey. Tuan-tuan dan puan, 5 perkara wajib setiap mukmin bagi guru pendidikan Islam yang kena buat di sekolah. Ingat, yang pertama sekali ialah 5 perkara wajib yang mesti guru pendidikan Islam di daerah Ranau ini kena buat di sekolah. Pertama sekali adalah kita guru pendidikan Islam hendaklah mengajar mengenai akidah. Akidah lah pendidikan akidah. Akidah di sekolah, bermula daripada prasekolah sampai tingkatan 5. Prasekolah tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan kepada guru pendidikan Islam yang mengajar di tingkatan 6, boleh. Mesti kena ajar tentang akidah ini. Guru-guru pendidikan Islam dan bahasa Arab tahu tentang apa itu akidah. Akidah, saya akan jelas lepas inilah apa itu akidah. Kemudian yang kedua adalah guru-guru pendidikan Islam hendaklah mengajarkan kepada murid-murid di sekolah kita yang tadi itu akhlak mulia. Akhlak mulia. Saya akan jelaskan lepas ini. Kemudian yang ketiga, guru-guru pendidikan Islam hendaklah mengajar yang kita ini guru pendidikan Islam ini sudah ada kita panggil sebagai sudah punya ilmu yang tinggi. Kita ada ilmu matematik dan sebagainya kan. Tapi khusus untuk pendidikan Islam kita dalam buku teks itu ada ilmu. Ada 10 bidang. Jadi kita kuasai semua itu. Okey. Dan seterusnya guru pendidikan Islam di daerah Ranau ini kita mohon supaya meningkatkan kemahiran yang tinggi dan pelbagai. Okey, kuasai tadi ilmu yang tinggi, kuasai ilmu yang tinggi. Mesti kan ada ilmu. Wajib ada. Sebab benda-benda ini kena bagi orang budak. Bagi orang budak ilmu ini. Kemahiran guru pendidikan Islam ICT. Seluruh jenis kemahiran lah. Membaca, menulis dan sebagainya. Kena kuasai. Kemudian seterusnya yang kelima adalah kita hendaklah guru-guru pendidikan Islam mesti kuasai ibadah. Ibadah di sini mudah saja, iaitu apabila kita mendapat akidah, adanya akhlak yang mulia, ilmu yang tinggi dan pelbagai, kemahiran yang tinggi dan pelbagai, kita buat ibadah. Maknanya semua ini hendaklah kita buat yang baik untuk dia sendiri dan buat baik untuk semua masyarakat pula. Allahu Akbar. Kemudian mesti istiqamah. Dia masih beristiqamah ini sentiasa buatlah. Kemudian sentiasa berdoa kepada Allah SWT karena doa silahul mukmin. Kemudian bertawakal kepada Allah SWT. Dan kemudian seterusnya adalah semua 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk membina kesejahteraan, kebahagiaan, kerjaan dan dunia dan akhirat. Okey, ini sumber dia adalah FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okay? Jadi yang bertanda bintang ini, nombor 2, nombor 3 dan nombor 5 ini, insyaAllah kami di Unit Pendidikan Islam akan membimbing di daerah Ranau lah. Bab akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Bab 5 perkara ini untuk kebahagiaan dunia akhirat, kesejahteraan, kebahagiaan, kejayaan dunia dan akhirat. Itu adalah FPK. Okay, dan kita akan bimbing dalam membina akhlak. Bagaimana hendak membina akhlak yang mulia di kalangan guru Islam ini. Apa itu akhlak? Saya jelaskan lepas ini. Kemudian ilmu yang tinggi itu, kamu sudah mempunyai ilmu yang tinggi kan? Kemahiran-kemahiran itu ada.
kemahiran dari sudut kajian tindakan, sambung belajar, semua itu kemahiran dan ilmu yang tinggi lah. Ibadah nanti kita akan ajar bagaimana hendak kita akan bimbing, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Okey, itu yang kita akan bimbing 3 perkara inilah. Okey. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak dalam bahasa Arab ni akhlak. Okey, ada hadis, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Itu hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad lah. Ini hadis dia. Dalam hadis Nabi yang ke-15, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq atau mukarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Saleh, memperbaiki. Ataupun ini juga hadis tentang berakhlak mulia ini, inna khiyarukum ahasinukum akhlaq. Maksudnya di sini adalah sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang baik akhlaknya. Allahu Akbar. Kita mesti mempunyai akhlak yang bagus. Okey? Terusnya, apalagi dalam hadis Nabi, tadi itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Jadi hadis riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan, ini saja satu bulatan. Dalam satu bulatan ini adanya nilai moral ada yang 36 atau 18 sekarang. Civic ini ada hak, tanggung jawab dan bagaimana melaksanakan civic itu, program-program dia. Undang-undang, yang sebuah negara ini ada undang-undang. Adab Islamiyah. Adab Islamiyah itu diajar di sekolah rendah, daripada prasekolah sampai tingkatan 5 lah, ada dalam buku teks. Nilai moral pun adalah dalam pendidikan moral. Peraturan ini di mana-mana saja. Dalam sebuah sekolah ada peraturan, sebuah syarikat dan sebagainya, dia ada peraturan. Ada SPI, surat panggilan ikhtisas dan sebagainya, dan juga lain-lain. Ini semua tentu perempuan adalah akhlak. Sebagaimana hadis tadi ialah innama bi'istu liutammima makarimal akhlak, disebut tentang akhlak. Maksudnya semua ini adalah akhlak. Kita bersandarkan kepada hadis yaitu Rasulullah SAW dan perempuan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah sebagai seorang ayah, apa dia punya moral, rajin, amanah. Rasulullah seorang yang amanah, seorang yang sabar, seorang yang etika itu yang etika lagi pula di sini etika. Karena ada etika lagi ada etika. Etika ini adalah nilai dan peraturan, patuh. Semua ini adalah akhlak, undang-undang, patuh kepada undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, maknanya orang kan lihat akhlak tidak ada akhlak. Civic pun begitu. Hak seorang mukmin adalah untuk berakhlak mulia. Nilai moral, sabar. Adab Islamiyah itu bila kita berada di rumah bersama orang tua, kita ada akhlak, adab yang baik. Kita bagi salam dan sebagainya kan. Okey. Tuan-tuan dan puan, ini adalah dalam Islam kita akan ini ahli sunnah wal jamaah. Tauhid ini disusun oleh mazhab Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fikih dalam ahli sunnah wal jamaah adalah salah satu daripada mazhab Syafi'i ataupun ini dibentuk oleh Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawuf ialah Imam Junaid dan Imam Ghazali dan lain-lain lah. Jadi iman, amal, ihsan. Dua jenis ilmu agama, satu fardu ain dan satu fardu kifayah. Tujuan menuntut ilmu perempuan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala satu. Yang kedua menjaga syariat Allah, yang ketiga menghilangkan kejahilan dari diri kita dan kepada saudara-saudara kita. Kemudian membimbing kepada petunjuk maknanya ke syurga lah. Dan untuk meraih warisan Nabi. Subhanallah. Cinta negeri. Wajib menjadikan syariat Islam harga mati. Dia dalam sini kan. Dalam sini lah. Kalau kita tengok Syekh Nawawi kan. Macam Syekh Nawawi Syafi'i. Ulama Syafi'i semua ni kan. Wa ma arsaltu illa rahmatan lil alamin. Maksudnya di sini adalah Rasul diutuskan untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam ini. Subhanallah. Rasulullah turun ini. Jadi menuntut ilmu perempuan adalah fardu ain, fardu kifayah. Siapa yang boleh menuntut ilmu ialah semua kalangan baik, laki perempuan ataupun orang muda. Tujuan untuk ilmu dia ada di sini. Arahan Allah Subhanahu wa taala dan dapat pahala. Menuntut ilmu perempuan otomatik kita dalam fisabilillah. Saya akan berkongsi di sini tentang pengenalan program tadi itu, program kecemerlangan SPM 2024. Ini adalah kedapatan jelas. Kerana tidak ada guru yang telah melakukan perancangan bermula tingkatan 4. Kita dapati tidak ada perancangan bermula tingkatan 4. Untuk persediaan pada tahun SPM seterusnya. Kesannya guru SPM tingkatan 5 akan tertekan dan hilang arah apabila murid berada tingkatan 5 kerana mata pelajaran silibus tingkatan 5 lambat habislah.
dan silibus yang terdapat tidak pula diulang semula. Untuk SMA, Allah Akbar. Disebabkan hal ini, murid pula menjadi mangsa, yaitu murid tidak dapat mengingat, menghafal semua ilmu yang diajar oleh guru. Selain itu, keputusan pemeriksaan R1, R2 akan memberikan keputusan yang tidak memerasakan. Manakala guru memberikan berbagai alasan yang kembali kepada murid, seperti malas lah, tidak hafal fakta lah, murid yang menguasai soalan lah, ini dapatan-dapatan kita dalam DP. Tidak menguasai soalan kebas dan kebar. Oleh itu, program yang diatur untuk mengatasi isu ini. Macam mana mengatasi? Ia akan mengetahui hubungan murid tingkat 4 dengan program kecemerlangan ini dalam latitude awal tingkat 4 dan tingkat 5 pula ditumbuhkan kepada latitude secara terancang dan berfokus dengan memastikan murid melakukan latitude dengan kekerapan yang lebih tinggi. Oke, ini adalah contoh bagaimana saya buat kajian master dan saya dapati begini. Dengan adanya perancangan dan pendapatan sebelum itu, memberikan sebanyak guru-guru masjid boleh merancang tahun seterusnya. Di sini contohnya tahun 2019, pendapatan 30.000, masjid belanja 15.000, ada baki, kemudian 2020 mestilah dia pendapatan pun lebih kurang 30. Dan dia belanjakan 15.000 juga kan, bayar bil dan sebagainya kan. Jadi dia akan dapat pendapatan 2020 itu ialah ada 30K. Kemudian dia rancangkan, kalau pendapatan begini macam mana hendak banyak pendapatan. Kesannya apa? Kalau kemudian kita buat program, apa kesan kepada pesan kepada masjid. Kemudian tahun depan macam mana penyelenggaraan sebagainya. Jadi impact dia itu apa yang kita akan teruskan untuk tahun 2021. Apa kelemahan, dapat kekuatan, dapat cadangan. Begitu juga dengan SPM. Ini bagaimana mencapai SPM 2021. Sama sekali kita kena rujuk ini 2019. Apa program dia? Oke, tidak bagian cemerlang bermula 2018 tiada. Dapatlah SPM 2019 dapatlah 6.00. Kemudian kita buat intervensi latitude soalan, bukan latitude pemeriksaan. Lepas itu beli buku gemilang, tapi 5 kali ulang saja latitude. Dapatan ialah guru tidak tahu latitude lah, guru pada tahun 2019. Kenapa dia rendah? Kan guru rasa sudah banyak kali ulang sama murid. Latitude 5 kali ulang saja, guru rasa murid malas, disebut murid malas. Murid sudah berhabis siang malam. Kan? Perempuannya sekalian, kemudian menambahkan budak yang lain, yang seterusnya 2020, ini dapatan kita juga lah, tanpa ada program tingkat 4, kan? Menjawabkan apa? Contohnya situ data SPM 2020, isu 2020, calon dia 51 orang, tingkatan 4 51, tingkatan 4 silibus yang sampai 5 habis masa tingkatan 4 2019, ya dia perbaiki lah 2020 kan, dah habis sudah 2019, tingkatan 4 yang habis. Jadi keputusan dia lah 2020 4.0, 90. Kenapa? Intervensi latitude JNP, macam-macam lah. JSJP, LTM, JNP, beli buku gemilang dan diulang 30 kali. Latitude periksaan dan sebagainya. Pemantauan guru interim, dia kuasai latitude 10 latitude. Guru-gurunya, ini yang dibuat oleh guru interim. Guru bagi semua soalan latitude. Bila dia bermula, awal bila. Kemudian guru bimbing murid nilai rajin, kamu hendaklah rajin, ulang kaji, kalau boleh 20 kali. Guru berhabis. Kemudian 2020 punya program ini dibawa untuk program 2021. Menyambungkan 3.51. Ini biasanya begini, habis silibus awal, kemudian latitude yang dulu untuk murid tingkat 5 2020 punya 30 kali, sekarang 50 kali latitude JSJP. Dia pemantauan apa dia punya. Jadi untuk 2022 apa? Maknanya program-program ini ada kaitan. Oke. Teman-teman puan, saya akan kongsikan di sini adalah pemimpin guru gifted atau talented. Pemimpin guru nih, dia mesti kena ada saya mau. Buka semua pintu tuh. Maknanya kalau cikgu kena mengajar pendidikan Islam lah. Ustaz akan mengajar pendidikan Islam. Saya? Itu teman-teman sih. Pintu itu tertutup. Tertutup. Oke? Boleh? Paham? Kita akan dapati bahwa pada masa itu pintu itu tertutup. Pintu tertutup tuh. Tapi andainya teman-teman, oke, saya akan mau. Pintu itu terus terbuka.
Oke, Allah akan bagi dua. Guru nih, gifted ataupun yang memang dia ini, cara untuk membuka gifted adalah kita mesti mau sendiri. Saya mau mencabar diri saya. Untuk talented ini adalah saya mau mencabar diri saya dan dia kena ada latihan berterusan. Dan apabila Anda sudah berada di hadapan dan bersedia untuk mengajar tingkatan 5 ini, ataupun sebagai seorang guru ini, kamu pasti akan menghadapi isu-isu. Dan dalam DP kita akan habis, murid malas, kita bilang sebut. Silabus tidak habis, pentadbir begini, saya jadi begini, buku tidak, duit begini-begini. Itu isu-isu dia. Senaraikan. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini yang tadi itu, Atlas Setia Bama, Dr. Setia Bama 2017 dalam buku kajiannya itu, guru ini ada dua. Pemimpin atau guru nih. Di BPD kah, di sekolah kah, ketua panitia kah, sebagainya akan ada dua. Di kementerian kah, di tempat-tempat lain kah, sama-sama. Dia mesti akan menghadapi isu. Jadi kata Imam Syafi'i, manusia ada dua saja yang jadi guru ini atau pemimpin ini. Bila dia menghadapi isu, dia akan ada dua. Dia orang yang bijaksana, dia akan diam berpikir dan buat. Dia tahu suruh buat. Nah, orang jahil ini, dia banyak alasan. Ini saya tidak mau buat inilah, inilah, ini. Bila dia cakap begitu, pintu ilmu tertutup. Tertutup pintu bagi dia. Kemudian dia tidak akan buat lah itu. Janganlah harap jangan buat. Dia akan buat. Dan tidak akan mau belajar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, tingkat-tingkat bagi kebijaksanaan dan jahil ini berdasarkan kepada hadis Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat dan adalah taat kepada Allah SWT dan buat baik saja. Itu orang bijaksana. Kalau yang bijaksana tahap kedua adalah para rasul, mulia dan baik. Kalau yang ketiga, para umara dan ulama ini yang baik, akhirat dan dunia. Mana yang menumpan diambil akhirat, untuk dunia itu akan ada. Umara ini pemimpin. Ulama ini orang bijak pandai. Dalam bidang apa-apa sajalah. Kedokteran dan sebagainya lah. Orang awam, teman-teman, tingkat yang orang awam macam kita nih, untuk bijaksana ialah kita ada isu, kita berpikir, dan ada tindakan positif. Bercampur akal lah. Kalau jahil ini, tingkat pertama adalah syaitan dan iblis. Dilaknat Allah SWT dan suka buat jahat. Tidak, dalam 24 jam itu. Buat jahat saja. Fir'aun, teman-teman. Tingkat kedua Fir'aun, Dajjal. Ini pemimpin yang sudah diceritakan dalam Quran lah. Yang ketiga adalah umara atau ulama yang jahat. Ada juga yang maukan dunia saja nih. Umara, pemimpin yang mau dunia. Semua yang jahat-jahat itu dia buat. Tapi pemimpin. Yang keempat adalah awam, orang awam teman-teman, yang jahil ini, yang bodoh ini adalah dia dapat isu, dia pikir dan tindakan yang negatif saja ini, dan campur dengan nafsu. Nah, jadi cara tindakan perempuan adalah bijaksana. Kalau bijaksana, dia akan kuasai, dia akan berpikir dan dia akan kuasai dan bertindak. Ada RCA, ada PIL, ada PDCA, ada SWOT, PLC dan sebagainya. Menjadikan dia akan cepat cemerlangkan diri dia dan organisasi. Sebab ada perbaikan yang tadi itu kan ada kelemahan, ada betul dia akan buat inovasi yang ada penambahbaikan, dia akan mencemerlangkan diri dia, mematangkan lagi awal, dan institusi dia akan jadi utuh ataupun kuat. Berbanding dengan orang-orang yang berada dalam satu cara tindakan orang yang dijahil atau orang bodoh ini, dia dapat isu, dia tiada ataupun tidak tahu buat PDCA, tidak tahu SWOT, tidak tahu PLC, dia tidak mau belajar. Bila kena minta oleh dia punya pegawai, dia punya ketua majikan sebenarnya, dia tidak akan banyak alasan sana sini kan. Pesan dia kepada institusi, dia akan menemui kegagalan. Uang sangat juga dia akan marah. Coba lihat kepada orang yang tidak ada ilmu, tidak mau belajar kan, langsung dia dibuang, menjadikan institusi runtuh ataupun dia diri dia itu sendiri akan runtuh. Aman. Oke. Boleh pahaman? Oke, saya akan teruskan dengan perkongsian ini. Perkongsian seterusnya teman-teman adalah tadi itu yang saya ulang sekali lagi adalah bagaimanakah tindakan orang yang bijaksana, bagaimanakah tindakan orang yang jahil. Dia akan ada di situ. Ini adalah berdasarkan kepada sumber kita adalah MSISO audit MSISO. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, saya akan sambung lagi rekan-rekan. Ya, untuk guru SBM, kita telah mendengar tadi tentang untuk menjadi seorang yang pemimpin, sama ada di sekolah ataupun di pejabat ataupun di mana-mana pun, teman-teman, kita hendaklah menjadi seorang yang
saya mau, saya mau. Dan mesti kena gifted ataupun talented. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai seorang guru pendidikan, guru SPM, khususnya yang bagi saya guru pendidikan Islam ini, dalam bidang pendidikan Islam tingkatan 4, tingkatan 5 SPM. Ya. Kamu hendaklah wajib, tuan-tuan, rakan-rakan guru semua, khususnya daerah ini, guru SPM, sijil SPMK ataupun STPMK, ataupun yang berkaitan dengan exam lah. Tingkatan 4, tingkatan 5 khususnya ini cemerlang. Kamu hendaklah cemerlang. Maksud cemerlang di sinilah apabila diberikan kerja, cemerlang. Saya mau. Dan hebat ialah mesti ada perkataan, okey cikgu, kalau pengetua begitulah. Okey ustazah, tahun ini ustazah kena mengajar tingkatan 4. Okey, di hati kita ini sebagai seorang guru, kita ini ada dua saja. Gifted dan talented. Gifted ini anugerah Allah. Manakala talented ini adalah yang boleh diperoleh melalui latihan. Maka beritahu dengan diri sendiri, saya ini adalah bekas pelajar. Yang pelajaran di universiti saya belajar. Di sekolah menengah saya belajar. Di matrikulasi saya belajar. Di universiti saya belajar. Dan saya dapat yang pelajar terbaik. Sekarang ini, sampai masanya saya untuk bagaimana hendak mengajar orang. Ya, jadi, sebelum itu, jadikan diri kita. Bila kita menjadi seorang guru, guru apa saja? Guru di rumah kah? Guru di mana-mana kah? Mesti kita kena ada tahu. Jadi, begitu dalam hati, saya mau. Okay, I want. Saya mau jadi ini. Guru tingkatan 4. Okay, saya mau jadi guru tingkatan 5. Wajib. Jadi, maka jadikanlah diri kita ini orang yang gifted ataupun talented. Boleh? Boleh faham? Boleh faham? Okay? Okay, saya jawab setting dulu. Okay, kita hendaklah menjadikan diri kita ini talented. Maksudnya. Ataupun gifted. Okay? Okay, dan di sini. Seterusnya itu, tuan-tuan, akan menghadapi isu. Mesti ada isu. Bila kita mengajar tuan-tuan, kita akan menghadapi isu. Murid kita ini ada dalam beberapa, ada yang pandai, ada yang bijaksana, ada yang pandai, ada yang kurang sederhana, ada yang lemah, ada yang langsung tidak tahu. Mereka ini biasanya tidak tahu. Tapi biasa kalau itu berada di sekolah khusus lah. Ya, dia terpanggil sebagai yang di sekolah yang khusus. Melainkan kalau ibu bapa dia tidak hantarlah. Dan itulah isu yang pertama kita akan. Kita masuk di kelas saja. Selawat Allahumma shalli. Kita menghadapi anak-anak yang sudah besar. Untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini. Kalau kita masuk pendidikan Islam, kita ini ada ilmu. Kita ada ilmu pedagogi. Kalau guru interim dia mungkin belum ada ilmu pedagogi lah. Jadi dia akan biasa lihat apa guru dia buat. Jangan ada isu. Isu yang kita hadapi nanti akan satu murid. Awalan kelas, murid tidak datang kelas, murid tidur dalam kelas. Itu yang jahat, yang tidak berapa bagus. Kan? Tapi ada juga budak yang bagus. Yang mendengar pun jadi masalah. Ada guru nih, budak yang terlalu pandai pun jadi masalah untuk dia. Apa sih mau buat lagi? Itu namanya isu. Ada yang budak selalu pergi sukan, ada yang ikut sukan, ada yang ikut sukan kelab, selalu keluar. Ada yang wakil sekolah dan sebagainya. Selalu. Itu namanya isu. Isu. Kemudian, bila kita menghadapi isu, kita akan bertanya kepada orang. Maka jangan menjadi orang yang jahil tadi. Biarlah orang itu tidak mau berpikir. Tapi hendaklah kita menjadi yang ketiga inilah orang bijaksana. Berfikir, buat dan sebagainya. Tanya orang lain. Tanya kawan-kawan macam mana cara. Jangan pergi jumpa mereka yang akan menjadikan kita lagi kusut. Jadi yang biasa yang orang positif ini. Be positif. Berpikir dan akal. Gunakan akal. Sebab kamu orang pandai. Macam mana sih buat dulu? Jangan kesorangan. Maka yang keempat ialah pilih tingkatan bijaksana itu. Pilihlah malaikat, Rasul Nabi, umara, ulama yang baik dan orang awam fikir dan tingkat positif. Allah Akbar. Sudah, saya doa tadi. Keluar penjawab. Okey, kemudian pilih yang keempat ini. 4 tingkatan itu kan. Yang kelima, hendaklah cara tindakan orang bijaksana. Cara tindakan dia kena ada perancangan dan sebagainya lah. Kemudian lepas itu kena buat plan
plan kena buat awal. Kalau tingkatan 5, SPM tingkatan 5 ini, tingkatan 4 sudah ada plan. Saya akan terangkan lebih lanjut. Kemudian wajib ada PDCA, Plan Do Check Act. Kemudian proses kerjaan itu hendaklah dikongsi. Saya menghadapi isu tidak habis silibus, saya menggunakan PPKW untuk habiskan silibus cepat, tepat. Boleh. Oke, dan kita lihat di sinilah kekerapan dibuat dan try and error itu dibuat. Sebagai seorang guru tingkatan 5 nih, kita mesti coba. Ada isu kita akan try and error 5 kali, 10 kali, 15 kali, dan kita catat. Dan kita akan fungsikan. Mana tahu dia akan berguna untuk kita. Oke, seterusnya. Ini adalah inovasi Road to E, Unit Pendidikan Islam, SPB, PPD Ranau, 2021. Oke, ini adalah inovasi, yaitu apabila masuk saja tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 murid kita, dan kita sebagai guru yang talented tadi itu, yang sudah didedahkan dengan isi pelajaran itu di kepala sudah, Bang. Dan kita cuma wujudkan minat murid. Oke, masuk saja, murid kita mau. Murid mau. Macam mana mau wujudkan murid itu mau dan minat? Contohnya kalau dalam pendidikan Islam, ada murid yang dianggap macam dia tidak minat. Tengok, macam mana mau kasih tarik minat dia? Satu, penampilan guru. Penampilan guru. Satu. Yang kedua, bagaimana unsur-unsur kecintaan itu ada. Macam-macam ada. Dan bagaimana kita membawa mereka. Dia sebenarnya bukan bermula pada tingkatan 4, tapi dia akan bermula sebenarnya pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Kemudian pergi SPM lah. Bila budak-budak sudah mahu dan minat, maka terbukalah pintu itu untuk kita masukkan. Maka masukkanlah. Motivasi terus. Dalam PPK21 banyak PPK21. 18 tertib, utamakan akhlak. Kedua, induksi budak yang buat, akhlak budak yang buat. Yang akhlak saya ngomongin tadi. Perbincangan oleh murid, pembentangan oleh murid, penutup oleh murid, PBD oleh murid. Dan kemudian kita bagi dia punya markah. TP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bila sudah minat tentang mata pelajaran ini, kita guru mesti kena buat habiskan silibus cepat. Untuk tingkatan, jadi murid yang kena buat habiskan silibus ini. PPKW gunakan PPKW khusus untuk murid ini. Murid yang buat, PPKW nota murid yang buat habiskan silibus tingkatan 4, tingkatan 5 ini inovasi. Jangan membuat. Yang dalam gambar ini adalah seorang guru macam mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tajuk dibuat dalam masa sejam. Itu namanya inovasi. Inovasi dibenarkan buat dia. Kemudian seperti itu, nombor 3 ini adalah nota murid. Nota murid ada tiga teknik bukan nota murid inovasi, yaitu BNM, OPN, grafik. Ini contoh. Kemudian head count dan analisis item. Head count ini adalah keputusan peperiksaan yang berformat SPM dibuat oleh guru kepada murid. Oke. Semua tindakan berdasarkan kepada head count. Fasa 1 berdasarkan kepada head count tingkatan 4. Fasa 2 pada head count yang buat pada March. Kemudian head count fasa 3 ini bila selepas PPT tangan tahun dan ataupun R2 nih. R3 ini adalah selepas percubaan masuk SPM. Jadi analisis item ini kita lihat dalam jawaban murid itu. Jawaban murid itu kan akan ada soalan kebat, kebas, dan kebar. Dia cuma ada 3 situ. Mana kelemahan murid ini? Buat analisis item. Soalan 1 berapa yang betul? Soalan 2 berapa jawaban dia? Oke? Kita buat analisis item. Dan untuk mengetahui semua ini, kita setelah berada di fasa-fasa ini, fasa 3 misalnya. Fasa 3 ini khusus untuk mau kasih lulus budak. Yang gagal jadi lulus. Fasa keempat adalah fasa untuk kecemerlangan. Itu C+ ke atas. Bagaimana murid dalam PPT ataupun PP ER2 itu dicemerlangkan. Dicemerlanglah budak kan. Macam mana C+, dia seperti C+, kepada B, kepada B+, kepada E tolak, E dan E+. Kita bimbing dari situ murid-murid berdasarkan kepada Latitude to be. Ada 13 teknik Latitude to be di sini, yaitu Latitude to be modul format SPM 20 hingga 30 modul yang akan melibatkan 2000 soalan. Okay. Latitude to be jadwal nota pemeriksaan JNP. Latitude to be terbeza, E+, terbeza itulah guru
mana yang A, B, C dan D, E. Okey, apa demi terbeza? Latitude to be konsep salam, latitude to be PPKW, latitude to be ada teknik dia. 6. Latitude to be mingguan, latitude to be 2 mingguan, latitude to be bulanan, latitude to be topical, to be topical. Habis topik, ujian latitude to be. Tapi di sini adalah semua ujian peperiksaan. Tidak dibenarkan ujian soalan. Latitude to be ujian masa setelah budak kuasai beberapa teknik Allah. Kan? Latitude to be one page note, latitude to be grafik, latitude to be jadwal soalan jawaban peperiksaan. Ada tu teknik dia. 13 teknik ini yang setelah kita buat kajian dan kita ambil impak dalam kajian tindakan dan kesan dia untuk SPM 2020 ramai muli yakin dengan jawapan. Dan alhamdulillah betul. Ramai dapat A lah. A. Dan perlu diingat bahawa PBD pun sama. PBD untuk SPM 2021 ini kepada rakan-rakan PBD kita buat. PBD ini fungsi dia adalah menjadikan budak ini menjadi manusia. Bukan dalam pemeriksaan saja, tapi bagaimana solat itu, bagaimana contohnya dalam berislam solat. Kalau TV1 kita bangunkan budak solat ialah ini, kan itulah pemeriksaan. Jadi budak pun dalam pemeriksaan solat ialah. Kalau faham ini budak yang menerangkan, dia terangkan solat ialah dia terangkan depan murid dia. Itulah PKW satu penting. TV3 ialah kita nampak dia solat, menunaikan solat budak itu. Itu namanya memanusiaan budak. Menjadikan budak ini lagi jadi manusia. TV4 dia menunaikan solat dengan baik. TV5 menunaikan solat dengan lebih baik. TV6 dia sudah mengajar orang bagaimana hendak solat dengan baik. Apakah itu solat? Berpuasa sama, kita mengajar pendidikan Islam. Baca Al-Quran pun sama. Subjek Al-Fatihah. Guru baca Al-Fatihah. Bisa tuh. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Berapa kekerapan dia? 15, 21, 25. Kita suruh dia membaca Al-Fatihah 25 kali. Di depan kawan. Kita bagi TV 2. Kemudian dia membaca Al-Fatihah itu dengan lancar. Dengan lancaran. Dapat TV 3. Dengan baik. Dapat TV 4. Dengan lebih baik bertajwid. Dan bagusnya kita dengar lebih baik. Dan dia mengajar Al-Fatihah murid itu kepada rakan-rakan dia, kepada ibu dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Bagi TV 6. Kekerapan untuk menjadi hebat adalah sekurang-kurangnya 25. Kalau 15 itu mungkin yang pandai lah 15. Kalau 21 kali itu mungkin yang sederhana. Tapi 25 itu mungkin yang lemah sekian Al-Fatihah. Tapi dalam latitude to be, kekerapan dia, dalam satu modul format SPM ada soalan 1E, 1B, 1A, kan? E1, E2. Sudah ada jawaban sediakan, bagi dia tu jawapan. JSJP, gunakan JSJP ada di sini. Okey, maka kekerapan dia berapa? Kalau sudah pandai 15 kali, insya-Allah ingat di kepala. Kalau ada 20 modul soalan berada di kepala dia, kita tanya dia di mana-mana pun, insya-Allah. SPM. Okey, itulah yang inovasi. Ini pula adalah perkongsian dalam panitia pendidikan. Ini adalah macam mana dalam panitia kita hendak mencari isu. Ini contoh macam SMK Lohan. Kalau di Ranau kita dapati bahawa di SMK di sekolah menengah musuhnya, isu pertama yang kita dapati adalah pengurusan panitia yang belum cemerlang. Sistem filenya, ada pengurusan sumber dan sebagainya belum cemerlang. Isu yang kedua adalah mata pelajaran pendidikan Islam ini SPM belum cemerlang. Mata pelajaran SPM dalam tingkatan 5 dia mata pelajaran SPM belum cemerlang. Maknanya semua murid yang 100 lebih itu belum dapat A+ ataupun E cemerlang. Dia belum mencapai. Yang ketiga adalah pengurusan kurikulum belum cemerlang. Dalam pendidikan Islam kita ada aktiviti kurikulum. Tahun ini ada pemanis kan. Dalam pemanis itu ada tilawah Al-Quran dan sebagainya lah. Syair, Arab, Cina, apalagi itu. Hafazan dan sebagainya. Itu namanya pengurusan kurikulum. Dan dia ada isu yang belum cemerlang. Ramai murid, sebabnya dalam 500 murid ataupun 600 murid Islam di situ, dia kena cemerlang, dia kena ikut semua program ini. Sekurangnya ada wakil kebangsaan. Ataupun dia pergi antarabangsa, kan? Yang bukan di bawah KPM. Boleh? Boleh, dia cemerlangkan dia. Untuk isu yang keempat, kita melihat adalah PDPC PK21 untuk guru pendidikan Islam, dia belum cemerlang.
Ini laporan yang kita lihat sendiri. Jadi apa yang itulah isu dia. Jadi untuk 2001 dia masih kena ada PS, plan strategik, kemudian ada plan tactical dan ada plan operasi dia. Pelaksanaan untuk pelaksanaan setiap program. Contohnya di sini adalah mata pelajaran pendidikan Islam SPM belum cemerlang. Bagaimana kita hendak mencemerlang? Jadi dia punya plan strategik adalah mencemerlangkan mata pelajaran pendidikan Islam SPM 2021-2023. Ada 3 tahun. Maknanya dia akan ada KPI sendiri nih. Apa program-program dia di pelan taktikal. Program cemerlangan pendidikan Islam 2020 seperti Najah, Guru Muda, kursus menjawab soalan, SPM, kata 1 dan kata 2, kelas tambahan, 13 teknik, latih itu berfokus dan lain-lain. Program pedagogi guru pendidikan Islam, itu PK21, program IBCU. IBCU ini adalah ingat, baca, dan cuba. IBCU, satu program yang saya jumpa yang bagus untuk SPM. Ingat, budak ingat menanya dia macam Al-Quran. Bismillah, hafazan kan. Dia kemudian dibaca, kemudian dia cuba di depan guru dia. Itu program cuba. Itu biasanya kertas 1 lah. Dia kertas 1 atau hafazan. IBCU. Bagaimana cara dia? Ada nama program pelaksanaan dalam PO. Program salam ini Assalamualaikum Waalaikumsalam. Maknanya budak didedahkan dengan soalan dan jawaban yang betul sahaja. Tidak boleh salah. Kemudian kena ada pelaksanaan setiap ini masih ada PDCA, do, check, dan action. Ramai guru tidak paham tentang plan. Plan ini adalah berada di isu dia. Plan. Dan bila kita nak buat satu program, kena ada file. Plan. Maknanya di situ ada kertas kerja. Sekurangnya ada kertas kerja. Kemudian bila dilaksanakan, do inilah pelaksanaannya. Gambar kena ada, bahan taklimat program, gambar kena ada, hajaran taklimat kena ada. Check ialah pemantauan pelaksanaan. Dan di program itu diulang-ulang berkali-kali kepada orang yang dikaji dan yang terlibat seperti murid, guru interim. Macam kami guru interim di BPD. Kami akan pantau dia punya pelaksanaan PDBP 1. Sekali, belum lagi. 2 kali, belum lagi. 3 kali, belum lagi. 4 kali. 10 kali, baru okey. Begitu, itu namanya cek. Kita cek melalui try coba. Jadi sampai 10 kali, okey sudah kau guna ini. Jadi pemantauan perjalanan program, ada punya gambar, analisis, nanti setengah mengajar kita akan ambil gambar ataupun video sebagai panduan, dibentang semasa masyarakat kurikulum sekolah. Ialah kekuatan. Apakah kekuatan program ini? Okey, kami telah melaksanakan program Latih2B. Latih2B berfokus berpematian SPM sebanyak 20 modul. Dan murid kita bagi begini dan Latih2B dia 20 kali. Maknanya di dalam kelas lah. 20 kali kan. Apa dia kekuatan? Murid cepat mengingat kekuatan dia. Kelemahan dia adalah kos. Memerlukan kos yang banyak lah. Cadangan dia apa yang bagus ialah jika Latih2B itu 20 kali ataupun 30 kali Latih2B berfokus menggunakan teknik salam, maka diteruskan pada tahun seterusnya. Ataupun kalau 20 tu belum dia bagus. 20 kali kekerapan mengulang itu, soalan jawapan itu. Ada budak, dia perlukan 50 untuk seorang budak. Maka begitu tahun ini 2022 ialah 50 kali seorang budak. Di situ. Tuliskan di situ cadangan pembabaikan. Program ini berkesan atau tidak? Berdasarkan pelanggan SPM seterusnya. Jika ya teruskan, jika tidak buang. Ataupun pelaporan, kemudian buat pelaporan ke PD. Ini pelaksanaan dia, kertas kerja, program SPM, pelaksanaan program. Yang ketiga, keberkesanan SPM, kekerapan pelaksanaan berapa kali? Setiap murid, kalau ada 20 calon, berapa dia buat Latih2B modul format SPM? Berapa kali dia buat? Kita buat kajian. Ini boleh buat kajian master atau PhD. Ya? Kalau buat master, sekurang-kurangnya 3-4 bawah sekolah lah. Kesan dia apa? Pelaksanaan program salam. Boleh. Impak keberkesanan program, kekerapan laksanaan impak program, dan kemudian laporan program, mesti kena ada laporan impak dia lah, ada kekuatan dia apa, kelemahan dan cadangan. Okay? Inilah program yang dibuat oleh Unit Pendidikan Islam. Bagaimana program A+ bidang pendidikan Islam ini disusun atur untuk tahun 2022. 2022. Yaitu untuk pelajaran tingkatan 4 2021 sekarang. Yang mana GPA kena berpikir, dia mesti kena mahu dan minat. Dan budak yang kita bentuk ini memang dia akan ikut cita saja itu. Pertama sekali, langkah pertama untuk guru pendidikan Islam, khatam silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Itu wajib. Sudah habis tingkatan 4, 2 kali khatam.
menggunakan teknik PPKW Nota, one page note, grafik, murid tingkatan 5 2021. Dan mananya Nota KCSM 2021 nih yang telah di guru buat ataupun murid-murid buat, kita bagi kepada murid tingkatan 4 untuk tahun 2022 ini, dan SPM bab yang nota tingkatan 4 sebenarnya sudah ada dan sudah bagi, dan murid ini ulang-ulang nota ini. Bagi yang tingkatan 5 yang sekarang ini, diorang sudah berada di fase 3 bulan 9 nih. SPM pun tinggal beberapa hari lagi, 2 bulan lagi kan, 6 bulan kan, bulan 3 kan. Nah, bagi diorang latih to be yang 13 tertib tadi itu, 13 kaidah. Yang kedua, masa tingkatan 4 soalan SPM KCSM 2021 ini didedahkan awal kepada tingkatan 4. Dan soalan, kami tidak ada dalam DP, kami dapati bahwa ada yang soalan kami tidak tahu ini. Masalah ini, soalan kami tidak tahu ini. Guru-guru dia kena alert di soalan. Kalau dini, dia sudah tahun yang ketiga, dia sudah ada soalan. Dia sudah kena buatlah. Mula selepas PPT tingkatan 4 saja perkenalkan dengan latih to be modul format SPM yang betul, JNP jadwal nota murid, jadwal nota dan periksaan, JSJP jadwal soalan dan jawaban periksaan, LTT latih to be topical, LM latih to be masa, boleh sudah dilaksanakan ujian masalah selepas khatam 2 kali silibus di tingkatan 4. Oke, tahun ini. Tahun 2000, kemudian langkah ketiga masa tingkatan 4 adalah biasakan dengan soalan SPM, format SPM KCSM 2021. Maknanya langkah 1, 2, dan 3 sebenarnya budak pendidikan Islam sudah buat. Ataupun murid subjek lain kalau mau tiru boleh, salah. Yang keempat ialah fase 1. Bila masuk tingkatan 5 nanti tahun 2021, yang diorang kena ulang balik silibus Januari Mac. Oke? Tingkatan 5, 4 dan 5 itu sekurang-kurangnya khatam bulan 3 itu dalam 7 ke 10 kali. Menggunakan PPKW Nota, OPN, grafik, lihatlah TOB tingkatan 4 yang sebelum ini, murid berbeza. Latihan yang sesuai lah. Lepas itu kita fase ke-5, fase 2, 3, 4 untuk menggunakan head count. Ikutlah R1, R2. Untuk fase keempat, ER3, Oktober, sehingga SPM, latih to be cemerlang. C+, K+. Kita akan ada istiqamah 2 motivasi. Dan ikutlah 15, 21, 25 latih to be kekerapan itu. Oke? Masuk kekerapan di sini adalah satu modul SPM yang sudah ada jawaban. Soalan yang ada jawaban itu dibagikan kepada murid supaya dia ulang sampai 15 kali. Kalau tidak ingat, ulang lagi. Pemantauan Quran. Dan kekerapan ini insyaAllah dengan kekerapan itulah kemudian kita akan majulah. Seterusnya inilah program dini SPM, banyak untuk dini dan juga bahasa Arab lah. Oke, yang kita buat ini untuk dini dan juga ini SPM kan, khatam silibus untuk tingkatan 4 2022. Oke, yang kedua yang tadi itu, yang ketiga biasakan dengan soalan, yang keempat untuk dini ini sudah yang ke tahun ketiga. Fase 1 tahun depan, fase 2 dan 3 tahun depan, dan fase 4 ini ikut yang macam yang kecemerlangan yang mana itu? Yang ini, guna yang ini untuk kecemerlangan tahun semasa. Oke, seterusnya saya akan berkongsikan tentang one page SPM. Oke, saya lebih suka untuk guru-guru pendidikan Islam buat macam ini. Ini sebenarnya yang dibuat oleh Dini, Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah, yang mana apa yang telah dibuat oleh guru tahun 2020 untuk SPM, yang mana SPM pada tahun 2019 100% lulus, tapi pada tahun 2020 85,7%, mana dia turun. Kenapa? Kenapa beza dia nih? Kemudian GPMP dia daripada 5,72 kepada 5,62. Kenapa dia naik dia 10? Apa dia buat? Dia buat di sini, dia ada isu guru di sini, PDPR kan. Isu guru inovasi dia mungkin tidak berapa. Dia buat inovasi lah, isu guru. Tidak tahu macam mana buat inovasi lah. Kita bantu. Kemudian murid tidak kuasai fakta dalil, lemah hafazan, PDPR masuk PDPR di rumah. Banyak-banyak dia menyalahkan murid itu belajar, tapi muridnya belajar. PDPR tidak menyiapkan tugasan.
Ini melibatkan motivasi. Itulah begitu tadi murid kita mesti bentuk murid saya mau, saya minat, baru boleh nih, baru dapat ada peluang Jadi macam mana cara dia? Oke, untuk isu yang ketiga BBM, lewat selesaikan silibus. Ini dia sudah tahu isu dia, tapi gunakan PPKW. Kita sudah maklumkan juga nih, tapi dia kembali kepada guru. Saya mau atau tidak? Modul soalan dan kurangkan jawaban kurang di pasaran. Jadi begitu kan? Mana yang dia kena buat? Oke, sekarang intervensi yang dibuat adalah memberikan nota hafazan. Dia beri saja, tapi kegerapannya mana? Tasmik. Guru banyak beri. Tapi kegerapan pemantauan itu berapa? Sekurang-kurangnya 15 ke 25 kali. Oke, dia budak baca. Laki, tinggi mengadakan kelas tambahan. Adakah kelas tambahan itu bagus? Kelas tambahannya macam mana dia buat? Kalau setakat mengajar macam biasa, tidak faedah tuh. Kan? Tapi untuk memanusiakannya. Tapi kalau untuk exam, dia akan ada berapa kali kekerapan. Soalan jawaban itu. Oke, guna Tekin PK21, adakah dia berkesan? Kadang-kadang dia berkesan, sebab daripada guru sendiri. Oke ya, dia tunggu ini. Berumlah G2B, beri soalan jawaban kepada murid. Nah, ini begitu tadi, kekerapan dia berapa? Rekod data berapa? Ulang kaji, ulang jawaban modul berapa? Menggunakan modul SBM Bukhari berapa kekerapan dia? Kalau kita bagi soalan jawaban, murid tidak paham soalan lagi. Isu. Oke, sekarang apa dia punya ini intervensi, dia punya pelaksanaan dia, plan to check action apa dia buat? Kekuatan dia yang terlepas. Kemudian penambahbaikan dia, adakah dia akan gunakan habiskan silibus? Ya, penambahbaikan itu menanya dia akan bawa ke tahun seterusnya. Memperkasakan hafazan berapa? Macam mana? Apa dia punya motivasi? Bagi hadiah dan sebagainya. Bagi tahu SPM, kamu orang miskin. Budak-budak kamu ini miskin, tidak ada duit kamu ini. Orang tua begini-begini. Kalau kamu ada ilmu, itu namanya motivasi. Oke? Beginilah yang kita minta untuk pendidikan Islam untuk 2020 SPM. Dan apa yang dia akan buat untuk 2021. Adakah dia akan berkesan? Dan 2021 dia akan ada lagi. Ini kaedah-kaedah penambahbaikan dia. Ini dia punya isu, ini guru, ini dia punya pelaksanaan intervensi, pelaksanaan dia macam mana, impact dia, dia akan bawa pergi 2020. Oke, ini syariah. Kemudian inilah balaghah, apa yang buat. Kemudian ini untuk yang, ini adalah untuk PQS. Isu dia, budak punya markah begini, intisari budak tidak dapat intervensi, dia buat apa, pelaksanaannya bila, apakah kekuatan program ini, begitu budak boleh menghafal cepat. Memperbaiki silibus. Ini dia punya program. Kelemahan program ada pelajaran tidak menjawab soal gitu. Kelemahan program bukan kelemahan program. Dia sebenarnya kalau budak semua buat apa kelemahan dia? Biasanya ini bisa kos. Yang perbaikan akan dibuat secara grouping dan sebagainya. Tahun 2021. Macam ini ada dibuat. Inilah guna oleh PQS. Dia punya kekuatan cadangan dia akan terus. Oke, kemudian dia akan ini juga isu intervensi dan pelaksanaan dia akan ada cadangan dan perbaikan. Ini pendidikan Islam. Ini kita dapat pendidikan Islam SMK Luhan tadi itulah. Kita minta sama dia beritahu isu fakta. Lemah tajwid. Okey, apa dia punya intervensi fokus Jun. Sasaran habiskan silibus. Habiskan silibus saja berapa kali? Kalau kita tengok di sini mananya nanti itu kerjaan PJSJP kan, kita tidak tengok berapa kekerapan. Jadi kita tengok apa yang dia mau akan bawa tahun lepas, tahun akan datang. Tapi dia ada peningkatan. Bab ini laporan ini macam dia tidak lengkap lah. Okey. Jadi dia kena tough. Dia kena tough macam ini. Okey, apa yang akan tahun depan ialah diteruskan untuk tahun 2021 apa? Penetapan keputusan grouping. Diteruskan 2021 kerana dia memberikan faedah. Okey, jadi saya rasa itu perkongsian daripada pendidikan Islam. Okey, jangan lupa subscribe Kirana Studio. Kirana Studio di sini untuk adalah perkongsian yang ini kita buat berdasarkan kepada kajian tindakan juga ini. Khususnya kepada bidang-bidang pendidikan Islam lah. Okay, jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Okay. Yang baik itu Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.